Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Buletin pagi 9 April bersama saya Azin Hussein. Tajuk utama pagi ini. Isu tertangguh dua hala jadi fokus utama sesi pemukiman Malaysia Singapura pertama di bawah kerajaan PH. Juga lelaki ditemui maut ditetak selepas bertengkar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Mayat seorang lelaki dengan kesan tetakan di bahagian kepala, muka dan badan ditemui terkujur di hadapan sebuah rumah di Kampung Kedondong, Kaduk, Kota Baru, Kelantan. Mayat mangsa berusia awal 30-an ditemui penduduk kira-kira 8.30 malam tadi. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Kelantan, ACP Wan Khairuddin Wan Idris berkata, polis menerima maklumat penemuan mayat seorang lelaki di lokasi kejadian. Polis tidak menemui sebarang senjata di lokasi kejadian dan mangsa ditetak di lokasi sama berikutan penemuan darah di tempat kejadian. Pemeriksaan pada mayat terdapat kecederaan pada bahagian kepala, luka dan sedikit kecederaan pada bahagian badan. Jadi kita sedang mendapatkan keterangan dan bukti untuk meneruskan siasatan. Sementara itu, penduduk berkata terdengar bunyi bising seperti orang bertengkar kira-kira 7.30 malam tadi di lokasi kejadian. Mayat dihantar ke Hospital Raja Perempuan Zainab II, Kota Baru. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesaan kerana membunuh. Seorang bayi lelaki meninggal dunia setelah dipercayai memakan buah apel yang sudah dilenyek oleh pengasuh di sebuah taska di Kedah. Kejadian berlaku di sebuah taska di Taman Mesra, Kupang, Baling semalam. Ketua Polis Daerah Baling, Superintendent Sharifuddin Yusof berkata, bayi terbabit Muhammad Fawaz Muhammad Fadlan, 9 bulan, diberi makan oleh pengasuhnya di ruang dapur taska berkenaan. Mangsa tiba-tiba menangis dengan kuat sebelum tidak sedarkan diri. Penyelia taska kemudian membawa mangsa ke klinik Kupang sebelum dirujuk ke Hospital Baling. Mangsa disahkan meninggal dunia sebaik tiba di hospital. Mayat bayi dihantar ke Hospital Sultanah Bahia Al-Usta untuk bedah siasat. Kira-kira setengah jam lagi, sesi ke-9 pemukiman antara Malaysia dan Singapura akan berlangsung di Putrajaya. Ia adalah pemukiman pertama antara Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong di bawah Kerajaan Pakatan Harapan. Pada pemukiman itu, kedua-dua pemimpin dijadual mengadakan pertemuan 4 mata diikuti satu mesyuarat delegasi. Pemukiman terbaru sepatutnya berlangsung pada November tahun lalu namun ditangguhkan. Antara isu yang akan dibincangkan termasuk menyemak semula harga air di bawah Perjanjian Air 1962, isu ruang udara dan sempadan maritim. Malaysia dan Singapura adalah rakan perdagangan kedua terbesar antara satu sama lain dengan jumlah dagangan bernilai $59.92 bilion Amerika pada tahun lalu. Calon Pakatan Harapan Dr. S. Strera menyifatkan respons pantas menteri dan pihak berwajib terhadap isu-isu yang dibangkitkannya sebagai cerminan komitmennya dalam membantu menyelesaikan masalah rakyat di rantau. Beliau memberi contoh isu program Perumahan Rakyat Satu Malaysia Prima Rantau yang tertangguh dan maklum balas segera daripada Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin. Mereka telah turun dan membantu dari beberapa segi lah. Saya tengok sekarang kita dah selesai klinik kesihatan, perumahan, prima. YB Zuraida dah beritahu semalam dia akan melanjutkan kontraktor itu dan kita akan siapkan kepada pembeli rumah itu pada Mei 2020. Beliau sebelum ini dilaporkan akan bertemu Zuraida bagi mencari penyelesaian berhubung isu terbabit.
Sementara itu, pengundian awal bagi PRK Dun Rantau yang bermula pada jam 8 pagi tadi membabitkan 110 orang. Manakala baki 8 orang akan mengundi secara pos. Dan untuk perkembangan lanjut, langsung bersama Wan Izul Islam yang sudah bersedia di Pangkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan. Silakan. Terima kasih Hazlin. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya kini berada di Dewan Angkasa Raya di Pangkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan di mana proses mengundi awal telah bermula sejak jam 8 pagi tadi. Untuk makluman seramai 110 orang daripada jumlah keseluruhan 118 pengundi awal bagi pilihan raya kecil PRK Dewan Undangan Negeri Dun Rantau akan menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi hari ini di dua pusat mengundi awal. Daripada jumlah itu, 74 orang adalah anggota tentera serta pasangan yang akan mengundi di Balai Polis Rantau. Manakala baki seramai 8 orang pengundi terdiri daripada tentera akan mengundi secara pos. Seperti apa yang saya lihat di sini, proses mengundi awal telah berjalan dengan lancar tanpa sebarang masalah. Pada jam 9 pagi, calon Pakatan Harapan Dr. S. Sri Ram tiba di pusat pengundian awal ini buat tinjauan bersama petugas-petugas SPR, dan 15 minit kemudian calon Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Hassan juga tiba untuk buat tinjauannya. Pada masa ini saya dimaklumkan peratusan pengundi yang sudah menunaikan tanggungjawab mereka ialah 40%. Kemungkinan peratusan itu rendah disebabkan cuaca sekarang di luar agak mendung. Baiklah, untuk yang belum mengundi lagi, kedua-dua pusat pengundian awal akan ditutup pada jam 12 tengah hari nanti. Jadi masih ada dalam 2 jam lebih lagi untuk mereka mengundi di sini. Seterusnya, tepat jam 12 tengah hari, semua peti undi bagi pengundian awal ini akan disimpan di lokap Balai Polis Rantau dan akan dikira pada hari Sabtu nanti. Okey. Dengan itu, sekian sahaja perkongsian saya, Wan Izul Islam bersama jurukamera saya, Haji Jazmi Saidin, di Pangkalan Udara Sendayan Negeri Sembilan. Kita kembali ke studio Suri Pentas. Terima kasih. Baik, terima kasih Zul untuk laporan anda di sana. Seterusnya, pindaan Perlembagaan Persekutuan Perkara 1 Klosa 2 akan dibentangkan untuk bacaan kali kedua di Dewan Rakyat hari ini. Pindaan bertujuan mengembalikan status Sabah dan Sarawak sebagai rakan sekutu kepada Semenanjung Malaysia seperti sebelum ini termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963 MA 63. Bagi saya, Sabah dan Sarawak dia tidak jadi isu yang besar. Mereka hanya bertanya kenapa nak buat sekarang, kenapa tidak buat nanti. Jadi isu dia ialah kalau bukan sekarang, jadi bila lagi. Saya rasa itu isu politik sajalah. Kita boleh menjelaskan yang penting sekali. Sekiranya apabila bacaan kedua dibacakan, esok kita akan dapat lihat dasar-dasar kerajaan dan sebab-sebab kenapa artikel 1, 2 ini dipindahkan seperti yang kita. Menurut Datuk Liu, MA 63 pernah dipinda dalam Perlembagaan Persekutuan pada 1976 menyebabkan status rakan sekutu bertukar kepada negeri. Sejak Oktober tahun lalu, kerajaan pimpinan Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah membentuk satu jawatankuasa untuk menangani isu berkenaan bagi mengembalikan keistimewaan kepada Sabah dan Sarawak. Kerajaan tidak akan meneruskan pengkorporatan Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM yang sepatutnya dilaksanakan pada 2018. Timbalan Menteri Kewangan Datuk Amiruddin Hamzah berkata, tumpuan kini untuk memperkasakan JKDM khususnya menerusi pengezonan semula dan fungsi penguatkuasaan. Kerajaan akan mengkaji keperluan untuk pengkorporatan JKDM secara holistik pada masa hadapan dengan mengambil kira peranan agensi kutipan hasil serta agensi kawalan sempadan dan penguatkuasaan seperti mana yang diamalkan di kebanyakan negara yang lain. Sebelum ini, JKDM mengumumkan penangguhan sementara pengkorporatan institusi itu sementara menanti hasil kajian yang sedang dijalankan pengurusan tertingginya. Kementerian Kesihatan memaklumkan Akta Kawalan Tembakau yang sedang dirangka bakal meliputi kawalan ke atas rokok elektronik dan vape.
Menteri Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, kawalan ke atas rokok terbabit ketika ini dibuat secara berasingan sekaligus menyukarkan proses penguatkuasaan. Untuk itu, katanya hanya satu mekanisme akan diletak di bawah satu rang undang-undang Akta Kawalan Tembakau. Everything about e-cigarettes, the entire supply chain of e-cigarettes is as simple an answer. Ya, sampailah perkara yang boleh, perkara yang tak boleh, bagaimana peraturannya, ya, apakah undang-undangnya dan termasuklah apakah hukumannya sebagainya. Ya, semuanya itu adalah dalam perangkaan sebuah rang undang-undang. Ketika ini, lesen penjualan rokok elektronik dan vape terletak di bawah bidang tugas Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Manakala rokok yang mengandungi nikotin pula tertakluk di bawah Akta Racun 1952 Kementerian Kesihatan. Pengurusan baru Lembaga Tabung Haji TH kini berada di landasan yang tepat berikutan diterajui oleh Lembaga Pengarah yang arif mengenai Akta Tabung Haji TH. Menurut Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri bagi Hal Ehwal Agama Islam, Fuzia Saleh, tabung haji juga tidak menghadapi masalah pengeluaran besar-besaran sejak Disember tahun lalu. Dalam pada itu, beliau menekankan sekali lagi bahawa subsidi haji hanya diberikan kepada bakal jemaah yang ingin menunaikan ibadah haji buat kali pertama. Setakat ini, kota jemaah haji adalah sebanyak 30,200 individu dan tiada kota khas akan diberikan kepada menteri ataupun pada mana-mana pihak yang mempunyai kaitan dengan pihak tertentu. Pelajar Malaysia di luar negara digesa pulang bekerja di tanah air bagi menambah kepakaran dan idea baru terutama dalam pembangunan dan pemulihan ekonomi Malaysia baru. Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Muhammad Azmin Ali berkata, pengalaman, pendedahan dan kemahiran yang diperoleh pelajar ketika melanjutkan pengajian di luar negara adalah aset utama. Ikuti laporan Haliza Hashim di London. Datuk Seri Azmin menegaskan syarikat milik kerajaan GLC dan syarikat swasta di Malaysia sangat memerlukan khidmat graduan tatkala negara sedang menuju ke arah pembangunan industri berteknologi tinggi. Dalam keadaan negara sedang bergelut dengan masalah keuangan yang amat rumit, kita memerlukan idea-idea baru daripada anak-anak Malaysia yang berada di luar negara untuk kembali dan menyumbang kepada pembangunan ekonomi dan pembangunan negara Malaysia. Tenaga baru, pemikiran baru, dasar baru. Kita mahu golongan profesional untuk mengurus institusi seperti tabung haji, Felda. Kita tidak mahu lagi institusi ini dipengaruhi dengan keputusan-keputusan politik yang tidak berasaskan kepada urus tadbir korporat yang baik. Beliau berkata demikian selepas merasmikan pameran kerjaya UKEC Graduan 2019 di London semalam. Mengambil kira aspek patriotisme, beliau menegaskan pelajar-pelajar ini mempunyai tanggungjawab untuk bersama-sama membangunkan negara. Namun peluang pekerjaan dan kemahiran graduan Malaysia masih memerlukan padanan yang tepat. Personally, strongly agree with that. Even as a student here, I see a lot of potential in Malaysian economy itself, and a lot of industry that needs that our expertise, our idea in it. And as a youth, that I see, it's just interesting to see that we can make a huge change. Even we are as young as 21 years old, we can make a huge change in a country like Malaysia. Saya akan cari peluang yang bagi saya untuk develop lebih jauh. Jadi kalau peluang tu lebih banyak di Malaysia, saya akan pulang ke Malaysia. Tapi kalau peluang tu lebih bagus di negara sini, saya akan menetap di sini. Tapi not for the long run. So mungkin saya akan menetap di sini untuk 2 tahun pertama, complete some courses or get some professional qualifications. Pameran kerjaya ini menyaksikan 36 korporat Malaysia bersaing untuk memikat bakal graduan dari UK dan Ireland. Hampir 4,000 pelajar Malaysia di UK dan Ireland, terutama pelajar tahun akhir, meninjau prospek pekerjaan dan latihan di pameran berkenaan. Haliza Hashim, London. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Kita ke laporan antarabangsa. Angka kematian susulan pertempuran antara pasukan pro-kerajaan Libya dan pejuang pemberontak berhampiran Tripoli terus meningkat kepada 32 orang sementara 50 lagi cedera. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB berkata 2,800 orang terpaksa dipindahkan. Lebih ramai lagi penduduk dijangka melarikan diri akibat bimbang tercetusnya perang saudara, manakala tidak kurang pula yang dikuatiri terperangkap. Tentera Kebangsaan Libya LNA yang dipimpin oleh Jeneral Khalifa Haftar masih cuba menghampiri pusat bandaraya Tripoli yang dikawal ketat oleh tentera kerajaan. Pasukan tentera yang setia kepada Pakatan Kerajaan Kebangsaan GNA bertindak melancarkan serangan balas selepas LNA melancarkan serangan udara di selatan Tripoli. Keadaan yang tidak menentu juga mendorong markas pemerintahan Afrikom Amerika Syarikat untuk mengundurkan tenteranya dari Libya. Keganasan turut menjejaskan rancangan PBB untuk mengadakan persidangan antara 14 hingga 16 April ini bagi merancang proses pilihan raya. Jeneral Haftar melancarkan operasi pada Khamis lalu untuk mengambil alih tampuk pimpinan di Tripoli. Sementara itu, di India, berbaki beberapa hari menjelang pilihan raya umum, parti pemerintah BJP diketuai Perdana Menteri Narendra Modi menampilkan manifesto yang dilihat cuba meraih sokongan petani dan penganut agama Hindu di negara terbabit. Antara lain, manifesto BJP menjanjikan bantuan bagi golongan petani kecil dan sederhana berupa dana tahunan bernilai RM6,000 berserta skim pencen. Selain itu, BJP turut merancang untuk meluluskan rang undang-undang baru yang memberikan kewarganegaraan kepada penganut Hindu dari negara jiran. Turut disuarakan dalam manifesto itu, komitmen untuk membina sebuah kuil besar di Ayodhya. Pilihan Raya India akan diadakan dalam 7 fasa bermula 11 April hingga 19 Mei ini. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Kita ke laporan sukan perkembangan Liga Perdana Inggeris. Satu perlawanan berlangsung awal pagi tadi menemukan Chelsea dan West Ham United di Stamford Bridge menyaksikan The Blues berjaya meraih 3 mata penuh. Berlangsung di tempat sendiri, ayam tambatan The Blues, Eden Hazard sekali lagi menjadi nadi penting pasukan apabila meletakkan tuan rumah di depan pada minit ke-24. Kabar angin perpindahan Hazard ke Real Madrid nyata tidak menggugat prestasi semasa pemain itu yang membuat larian solo menggelecek 5 pemain lawan sebelum merembat masuk gol pertama. Dan Azam memastikan 3 mata buat Chelsea apabila melakar jaringan kedua di penghujung saingan untuk kedudukan 2-0 sehingga whistle penamat. Kemenangan membolehkan Chelsea naik ke tangga ketiga Liga dengan 66 mata, memintas Tottenham dengan kelebihan 2 mata. Skuad hoki wanita negara hampir mencatat kemenangan dalam aksi persahabatan ketiga menentang India. Pasukan bimbingan Muhammad Darmaraj Abdullah itu bangkit dari ketinggalan dan selesa mendahului lawan pada satu ketika sebelum akur dengan keputusan seri 4-sama malam tadi. Berlangsung di Stadium Hoki Nasional Bukit Jalil, ianya merupakan pertembungan ketiga di antara Malaysia dan India yang berada di negara ini dalam fasa persiapan ke kejohanan FIH di Eropah. Berjaya mengekang asakan India sejak mula, skuad negara akhirnya diborosi jaringan pembukaan padang penyerang India Navjot Kaur pada minit ke-13. Navneet Kaur kemudian menyempurnakan pukulan penalti untuk meletakkan pelawat selesa di depan mendahului 2-0. 2 gol dalam tempoh 2 minit di suku kedua menyaksikan skuad negara kembali mengikat India. Pemain termuda pasukan Kirandip memecahkan kebuntuan gol menerusi percubaan deras pada minit ke-26. Bakar Flick Nuraini Rashid menjadikan kedudukan semasa 2-2 seminit berselang. Pukulan sudut penalti yang diperoleh bagai menjadi lubuk kelemahan lawan apabila Nuramira Shakira dan Nuraini saling menambah jaringan buat negara minit ke-35 dan 38 membolehkan giliran Malaysia berada di depan. Bagaimanapun, kelebihan 2 gol gagal di pertahanan pemain negara membenarkan India bangkit menerusi gol padang berkualiti jaringan Navneet dan Lar Remsiami dalam tempoh 15 minit terakhir permainan. Seri 4-sama dianggap keputusan positif memandangkan Malaysia tewas 0-3 dan 0-5 dalam 2 aksi terawal sebelum ini.
Perlumbaan Litua di Langkawi 2019 masuk peringkat keempat hari ini bermula di Shah Alam menuju Genting Highlands dengan jarak 115.6 km. Pada peringkat ketiga dari Muar ke Putrajaya semalam, pelumba pasukan Floats Pro Racing Travis McCabe muncul juara. Persembahan pelumba tempatan tidak kurang hebatnya apabila Sofian Nabil Omar diangkat selaku pemenang jersey putih terbaik Asia selepas cemerlang menyapu bersih ke semua mata maksimum di 3 zon pecutan dan 1 zon pendakian. Acara pelepasan di Muar Johor dilakukan Menteri Belia dan Sukan yang juga Ahli Parlimen Muar, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman. Tumpuan lebih terarah kepada pelumba-pelumba pecut memandangkan perlumbaan menuju garisan penamat di hadapan Istana Kehakiman Putrajaya menghidangkan 3 zon pecutan dan hanya 1 zon pendakian. Ketika ramai menjangkakan pelumba-pelumba handalan seperti Andrea Guadini, Marcus Cooley dan Travis McCabe akan menyambar mata di zon pecutan, pelumba yang mewakili skuad kebangsaan Sofian Nabil Omar mencetuskan sensasi apabila menyapu bersih ke semua mata maksimum di 3 zon pecutan Simpang 4, Lubuk Cina dan Lukut serta tidak ketinggalan menakluki satu-satunya zon pendakian hari ini di Bukit Pelanduk. Sebaik menyedari segalanya sudah terlaksana, Sofian Nabil kembali berada dalam kelompok peloton dan peluang itu dimanfaatkan sepenuhnya pelumba pasukan Floats Pro Racing Travis McCabe untuk memecut laju melintasi garisan penamat selaku juara peringkat ketiga. Oh, the plan was to win. The plan was it was a long day. It was a hot day, like every day. So we just wanted to conserve our energy, and the plan was to race as a team, represent Floyd's cycling, and get a victory. So we did. Sembilan atlet olahraga terbaik negara bakal membawa cabaran ke Kejohanan Olahraga Asia Qatar yang akan berlangsung 21 hingga 24 April ini. Ia termasuklah 5 pemegang rekod kebangsaan acara masing-masing. Seperti dijangka, atlet berdarah campuran Malaysia-Australia Russell Alexander Nasir Taib ada dalam senarai ke Doha selepas berjaya melebur rekod Khairul Hafiz Jantan dalam acara 200 meter hujung bulan lalu. Turut tersenarai untuk acara pecut Muhammad Zulfikar Ismail yang menunjukkan kemampuannya di GP Terbuka Malaysia baru-baru ini. Selain itu, Nauraj Singh Randawa yang memiliki rekod kebangsaan dalam acara lompat tinggi lelaki iaitu 2.30 meter turut diletakkan selaku wakil negara ke Doha bersama Lee Hap Wei. Jago lempar cakra negara Muhammad Irfan Samsudin yang pernah memenangi pingat perak kejohanan sama 2 tahun lalu di Bhubaneswar, India turut disenaraikan. 4 lagi atlet ialah pemegang rekod kebangsaan acara lompat kijang dan baling tukul besi lelaki Muhammad Hakimi Ismail dan Jackie Wong Siwichie, termasuk Andre Anura lompat jauh lelaki dan R. Kirtana lompat kijang wanita. Sekian buat waktu ini. Ikuti lebih banyak berita di platform media sosial Bulletin TV3. Saya Dun Hussein, salam hormat dan Assalamualaikum.